di Hospital Taiping pada tahun 1971. Beliau sekarang berumur 43 tahun. Tetapi Puan Selvi masih belum memperoleh kad pengenalan. Ibu Puan Selvi, Puan Lurudu Mary, juga dilahirkan di Malaysia. Tetapi oleh kerana kemiskinan dan kemunduran, ibunya tidak mempunyai sijil kelahiran ataupun kad pengenalan sehingga selepas kelahiran kesemua 4 orang anak-anaknya. Oleh itu, pada takat kelahiran Puan Selvi, ibunya ditafsir sebagai bukan warga negara. Dan inilah makluman yang tercatat di sijil kelahiran Puan Selvi. Puan Lurudu Mary telah pun memperolehi bukan sahaja sijil kelahiran tetapi juga kad pengenalan biru yang bermaksud beliau diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Tetapi oleh kerana perolehan kad pengenalan merah dan selepas itu biru bagi Puan Lurudu Mary semua berlaku selepas Puan Selvi berumur lebih daripada 21 tahun, Puan Selvi tidak dapat memakai status kewarganegaraan ibunya untuk mendapatkan kad pengenalan dirinya. Saya baru membawa Puan Selvi untuk berbincang kes dia dengan pegawai-pegawai kanan di Jabatan Pendaftaran Negara di Ipoh. Mereka beritahu saya bahawa mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran, langsung tiada ruang untuk mereka membantu Puan Selvi memperoleh kad pengenalan. Dalam erti kata lain, Puan Selvi dan 3 orang adiknya adalah bertafsir stateless. Mereka dilahirkan di Malaysia, dibesarkan di negara ini, dan telah hidup sepanjang umur di sini. Tetapi mereka tidak diiktirafkan sebagai warga negara ataupun pemaustatin tetap. Saya setuju dengan kerajaan bahawa bilangan penduduk Malaysia yang tersangkut dalam keadaan statelessness ataupun ketidakwarganegaraan di mana-mana negara bukan setinggi 200,000 seperti dakwa oleh segelintir NGO. Tetapi masalah ini memang wujud dan kelihatannya masih tiada satu prosedur yang tertentu untuk mengendalikannya. Pegawai tinggi Jabatan Pendaftaran Negara di Ipoh hanya dapat menasihatkan saya cuba merayu kepada menteri. Boleh, saya akan bercuba buat sebegitu. Tetapi mengapakah tidak wujudkan prosedur yang lebih teratur dan mudah untuk melayani semua kes seperti Puan Selvi? Sudah tentu Menteri Dalam Negeri punya banyak tanggungjawab yang berat. Mengapa melibatkannya dalam kes-kes yang boleh diuruskan oleh pegawai Jabatan Pendaftaran sekiranya polisi sesuai digubal? Adakah cadangan Kementerian Dalam Negeri mengendalikan kes-kes seperti Puan Selvi yang dilahirkan di Malaysia dan walaupun berumur lebih daripada 30 tahun masih tidak mempunyai kad pengenalan merah atau biru? Adakahnya antara KPI Jabatan Pendaftaran Negara untuk selesaikan kes-kes seperti Puan Selvi dalam satu jangka masa tertentu? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Tuan-Tuan. Sebenarnya saya tak boleh cakap lain daripada apa yang telah ditulis dalam ini. Begitu juga yang mentang usul. Tapi ada terkeluar sedikit kata-kata yang tak ada dalam original text saya. Jadi saya akan jawab keluar sedikit daripada itu juga nanti. Datuk M. Tua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Ali Siput atas ucapan penangguhan yang telah dibangkit tersebut. Mengenai status dokumen pengenalan diri ibu kepada Puan Selvi, anak perempuan Mahalinggam, iaitu Puan Lurutamari, anak perempuan Anthony Sami. Kementerian telah membuat kesemakan dan mendapat bahawa Puan Lurutamari, anak perempuan Anthony Sami telah memegang kad pengenalan biru bertaraf warga negara Malaysia, My Card bernombor 5551-08-5758. Dalam hal ini Puan Lurutamari, anak perempuan Anthony Sami, dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia pada 16 Mei 2012 di bawah perkara 16 Perlembagaan Persekutuan dan seterusnya My Card. Juga telah dikeluarkan kepadanya pada 17 Oktober 2012. Mengenai status dokumen pengenalan diri Puan Selvi, anak perempuan Mahalinggam pula, rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN menunjukkan bahawa Puan Selvi
anak perempuan Mahalinggam masih belum didaftar kelahiran di JPN walaupun mendakwa telah dilahirkan pada tahun 1971 di Malaysia. Oleh itu adalah dinasihatkan agar Puan Selvi, anak perempuan Mahalinggam, hadir ke mana-mana JPN yang terdekat dan kediamannya dengan membawa dokumen yang dapat membuktikan kelahiran bagi maksud daftar lewat kelahiran. Daftar lewat kelahiran ini adalah menunjuk kepada mana-mana kelahiran yang didaftar di JPN selepas 42 hari dari satu tarikh kelahiran berlaku, kerana pada masa ini Puan Selvi, anak perempuan Mahalinggam, mendakwa dirinya telah pun berusia 43 tahun. Perlu juga diambil maklum bahawa pendaftaran kelahiran yang berlaku di persekutuan telah diperuntukkan secara jelas di bawah peruntukan undang-undang berikut. 1. Akta Pendaftaran Kelahiran Kematian 1957 di Semenanjung, Malaysia, Akta 299. Yang kedua, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Bab 123 nombor 11 tahun 1948 bagi negeri Sabah. Dan ketiga, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Bab 10 nombor 6 tahun 1951 bagi negeri Sarawak. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahawa sijil kelahiran hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan diri yang membuktikan bahawa kelahiran telah berlaku di persekutuan, dan pendaftaran kelahiran tidak memberi seseorang itu taraf kewarganegaraan Malaysia secara otomatik. Hal ini kerana penganugerahan taraf kewarganegaraan Malaysia masih lagi tertakluk kepada peruntukan undang-undang di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Status perkahwinan ibu bapa dan taraf kewarganegaraan ibu bapa semasa kanak-kanak dilahirkan. Oleh itu, penentuan taraf kewarganegaraan Malaysia Puan Selvi juga adalah tertakluk kepada perkara yang sama. Memandangkan bukti penganugerahan taraf kewarganegaraan adalah bawah tanggungjawab setiap pemohon, di bawah setiap pemohon, maka Puan Selvi bolehlah mengemukakan apa-apa dokumen tambahan lagi yang dipikirkan bersesuaian bagi membolehkan kementerian ini membuat pertimbangan sewajarnya. Datuk Ketua, sekian saja. Sebenarnya Puan Selvi belum secara rasmi memohon surat kelahiran. Dengan itu, saya menunggulah Yang Berhormat buat kelahiran bagi pihak bersama dengan Puan Selvi dan ditandangani oleh Puan Selvi sendiri. Terima kasih, Hormat. Terima kasih, Muhammad. Sidang Dewan kita ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Selasa 10 Jun 2014.